Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Cikgu Siti Zuraida binti Abu Bakar. Hari ini cikgu nak terangkan kepada awak semua bagaimana nak membina formula kimia bagi sebatian ion. Cikgu akan cuba sedaya upaya menerangkan dengan cara yang paling mudah sekali untuk kita membina formula bagi sebatian ion. Okey? Okey, so pertama sekali awak kena faham bahawa sebatian ion ni adalah gabungan daripada dua jenis ion, iaitu ion yang bercas positif dan juga ion yang bercas negatif. Okey, so cikgu terangkan dulu di sini. Okey, ion yang bercas positif namanya kation. Okey, di sini cikgu senaraikan beberapa jenis, beberapa contoh bagi kation, iaitu ion yang bercas positif tadilah. So, daripada kumpulan yang pertama yang adanya cas dia adalah 1 positif. Okey, kemudian 2 positif dan yang ketiga adalah 3 positif. Okey, ion-ion ini perlu dihafal, perlu tahu nilai casnya lah. Maksud cikgu kalau sebut saja ion hidrogen, makanya awak kena fahamlah H+. Kalau namanya ion argentum, awak kena fahamlah casnya, formulanya adalah Ag dan casnya adalah 1 positif, macam tu. Okey, so kalau misalnya contoh di sini ion yang bercas positif, 2 positif, ion kalsium sampailah ion barium ni. Kemudian ion yang bercas 3 positif, ion aluminium sampailah ion krominium ni. Kalau biasa tengok, biasa lihat, tak ada masalah untuk awak menghafal. Okey, tak ada masalah untuk awak menghafal. Okey, seterusnya kita tengok ion yang bercas negatif dinamakan sebagai anion. Okey, ini adalah anion lah. Okey, anion macam biasa cikgu dah kumpulkan ion yang bercas satu negatif. Okey, kalau negatif ni maksudnya dia adalah satu negatif lah. Sama dengan positif tadi. Kalau dia positif saja maksudnya satu positif. So, kita ada contoh ion klorida sampailah ion manganat. Okey, yang bercas 2 negatif, ion oksida sampailah ion dikromat. Dan yang bercas 3 negatif adalah ion fosfat. Cikgu tak kata ini sahaja ion-ionnya, banyak ion-ion. Okey, tapi yang biasa ditanya, biasa yang kita gunakan untuk level SPM kita yang ni lah. Okey, tengok selalu, okey, tengok selalu boleh hafal. Okey, tengok selalu boleh ingat, jangan risau. Okey, seterusnya kita nak tengok bagaimana kita nak membina formula kimia daripada gabungan kedua-dua ion ini. Okey, so cikgu nak ajar awak sekarang ni bagaimana nak membina nak membina formula sebatian ion lah. Okey, sebatian ion ni sebenarnya yang mudahnya adalah tata cara penulisannya kita mesti tulis ion yang bercas positif dulu, baru yang bercas negatif. Tak boleh terbalik. Okey, kalau terbalik tu salah. Okey, selalunya yang positif ni logam. Selalunya lah. Okey, yang negatif ni adalah okey, cikgu ambil warna lain lah, nak nampak sikit kan. Okey, yang negatif ni adalah bukan logam. Okey, bukan logam. So, jadi yang positif negatif ni, gabungan dia ni akan membentuk sebatian ion tadilah. Okey. So, caranya adalah dengan menggunakan kaedah silang. Ni silang ni. Silang-silang. Okey, ini adalah dia punya contoh. Okey, tapi cikgu nak pergi lebih detail lagi lah. Okey, so detail lagi pergi pada slide yang sebelah tu. Okey, jom kita tengok. Okey, cikgu nak bahagikan membuat formula ion ini, cikgu nak bahagikan kepada 3 kes. Okey, maksudnya ada 3 keadaan lah. So, keadaan yang pertama, kalau kita tengok kat sini adalah yang sama cas. Okey, sama cas. Sama cas tu maksudnya apa? Kalau kita tengok balik pada senarai tadi kan ada yang bercas positif, 1 positif, 2 positif, 3 positif. Kalau yang anion, yang negatif, kita ada 1 negatif, 2 negatif, 3 negatif macam tu kan. Okey, jadi kat sini yang sama nilai cas tu maksudnya kalau dia cas positif, dia akan berjumpa dengan negatif. 1-1. Ataupun 2 positif, dia akan bergabung dengan 2 negatif. Ini maksud cikgu yang sama nilai tu, 2-2, 1-1. Ataupun 3 positif jumpa dengan 3 negatif. Macam tu. Okey, kalau dia berbeza cas tu maksudnya kalau dia positif 1, dia jumpa yang selain daripada dia lah.
Okay, so contoh positif 1. Positif tu maksudnya positif 1, satu positif. Okay, satu positif dia bergabung pula dengan 2 negatif. So, 1 jumpa 2, macam tu. Ataupun 2 positif jumpa dengan negatif, macam tu. So, 2 jumpa 1, 1 jumpa 2 ataupun 3 positif jumpa dengan 2 negatif. Ini yang cikgu masukkan berbeza nilai CAS. Okay, 1 jumpa 2, 2 jumpa 1, 3 jumpa 1, macam tu lah. Okey, satu lagi yang melibatkan kompleks ion. Kompleks ion tu bagaimana kita nak tahu dia kompleks ion? Okey, kompleks ion ni hati-hati sikit. Okey, dia agak complicated. So, kalau kompleks ion tu, kalau yang melibatkan, kalau rujuk balik pada senarai anion kation tu, contoh ion amonium. NH4 positif. Nampak tak? Kompleks ion ni adalah gabungan daripada lebih daripada satu unsur. Maksudnya kat sini gabungan antara nitrogen dan juga hidrogen. Jadi gabungan nitrogen dan hidrogen ni charge-nya adalah satu positif. So ini yang dinamakan sebagai kompleks ion. Ataupun contoh lain, karbonat CO3 2 negatif. So gabungan antara karbon, oksigen, dua unsur yang berbeza ini akan membentuk ion yang bercas 2 negatif, iaitu namanya adalah ion karbonat. Okey, ion karbonat. Jadi ini adalah contoh kompleks ion. Okey, kompleks ion banyak. So boleh tengoklah, rujuklah pada carta yang cikgu bagi tadi. Okey, so kita tengok kes yang pertama. So kes kita yang pertama adalah yang sama nilai cas. Okey, contoh kat sini diberi adalah natrium klorida. Okey, kalau kita tengok balik pada carta cikgu bagi tadi, natrium Na+, okey, klorida Cl-. So bila jumpa plus sahaja ataupun negatif sahaja, okey, maksudnya dia satu positif, satu negatif, macam itulah. Okey, kemudian step yang kedua, turunkan nilai cas satu-satu. Okey, silangkan, satu bawa kiri, satu bawa kanan. Jadi natrium sekarang ni ada satu. Okey, klorida ada satu. Kemudian tuliskan Na, okey, Cl. So, kenapa dapat macam ni? Sebab natrium kat sini satu, Cl ada satu. Tapi tak adalah kita tulis satu tu. Kalau satu tu selalunya kita tak tulis. Okey, sebab golongan profesional ni dia NaCl je. Okey. Seterusnya adalah barium oksida. Okey, barium oksida Ba 2 positif, oksida O 2 negatif. So turunkan nilai cas 2. Okey, 2. Cikgu tak turunkan pun tanda positif, tanda negatif ni cikgu tak turunkan pun. Okey, cikgu tak turunkan pun. Cikgu cuma turunkan nilai sahaja, nilai angka sahaja. Okey, so bila dah turunkan, okey, silangkan 2 bawa kiri, 2 bawa kanan. Tapi kalau kita tengok pada nombor, okey, nombor ini boleh kecilkan lagi ataupun kita simplifykan lagi lah. So, 2 kita akan dapat 1 nisbah 1. Makanya kat sini bermaksud barium ada 1, oksida ada 1. Jadi kita boleh tulis barium O, BaO. Okey, barium oksida. Ataupun bila awak nampak saja yang sama nilai, contoh tadi kita ada 1, 1, 2, 2. So apa yang awak buat adalah awak gabungkan saja. Okey, gabungkan saja. So, contoh macam ni lah. NaCl ni terus je awak dapat NaCl. Tak payah fikir-fikir lagi dah. Okey, ataupun awak nampak yang positif 2 dengan positif 2, barium oksida. Tadi kan contoh kan. Okey, barium oksida ni. Awak tahu dia barium 2 positif, oksida O 2 negatif. Tak payah fikir-fikir lagi dah. Terus gabungkan sahaja. BaO. Dapatlah yang kat bawah ni. Okey. So, kalau nampak sama nilai, jangan fikir-fikir. Terus sahaja gabung. Okey, so kita tengok kes yang kedua iaitu berbeza nilai cas. Okey. Okey, contoh kita ada plumbum 2 klorida. So, tengok balik pada carta. Plumbum 2 positif, klorida 2 negatif. Salah. Klorida negatif kan? Okey, silap. Okey, so negatif tu maksudnya satu negatif lah. Okey, ada satu di situ. Okey, sebenarnya.
Okey, mari kita turunkan nilai cas untuk step yang kedua. Turunkan nilai cas 2, 1. Silangkan 1 bawa kiri, 2 bawa kanan. Jadi PB dah ada berapa sekarang ni? 1, klorida dah ada 2. Jadi bagaimana kita nak tulis jawapan dia? PB ada 1, klorida ada 2. Nampak tak? Bila cikgu tulis, nombornya semua dah berada kat bawah dah. Ni 2 kat bawah dah. Tak ada pun cikgu tulis PBCl 2 kat atas. Tak ada, yang ni salah tau. Okay? Bukan, ini tata cara penulisan dia. Oh, tak nampak merah dia. Okay? Ni salah, tak boleh. So 2 tu berada di bawah. Jadi yang ni betul lah. Sekali lagi cikgu tulis PBCl 2. Okay, semua nombor tu dah turun bawah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Kuprum 2 bromida. Kuprum 2 positif. Bromida Br1 negatif. Okay, turunkan nilai cas 2, 1. Okey, seterusnya silang. 1 bawa kiri, 2 bawa kanan. Jadi kuprum dah ada 1, bromida dah ada 2. Jadi bagaimana tata cara penulisan dia? C besar U kecil. Hati-hati kalau C besar U kecil awak kena ikut C besar U kecil. Tak boleh tukar-tukar. Okey, C besar U kecil. Kemudian bromida. Bromida ada 2 lah. So 2 tu kat bawah. Okey, CuBr2. So ini adalah formula kimia bagi sebatan ion kuprum 2 bromida. Formula kimia bagi sebatan ion plumbum 2 klorida. Okey. Jadi bila awak nampak yang berlainan cas, berlainan cas contoh positif 2 positif, 1 negatif tu, bila nampak berlainan cas tu kena silang lah. So ini adalah kaedah silang dia tadi. Okey, seterusnya kita tengok pada kes yang ketiga, kompleks ion. Okey, so bila melibatkan kompleks ion ni, abang akak kena hati-hati sikit tau. Kadang-kadang dia boleh melibatkan kurungan. Okey, kadang-kadang boleh melibatkan kurungan. Kadang-kadang, tak semestinya ada. Okey, tak semestinya ada. So bila yang melibatkan kurungan, bila tak melibatkan kurungan, okey, mari kita tengok contoh-contoh di sini. Okey, kita tengok yang pertama, kalsium sulfat. Okey, kalsium 2 positif. Kalau tak tahu, jangan duk teka-teka. Tengok pada jadual cikgu bagi tadi. Okey. So, kalsium 2 positif, sulfat SO4 2 negatif. Tapi tak kisahlah ada kompleks ion ke tidak. Tapi cikgu dah kata tadi, wah samalah 2 positif, 2 negatif, 2 jumpa 2. Jadi apa kita nak buat? Tak payah fikir-fikir. Gabungkan saja CaSO4. Bagus, steril. Okay, mari kita tengok contoh yang kedua. Plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 positif, nitrat NO3 negatif 1. 1 negatif. Kadang-kadang cikgu terbalik. Terbalik. Tapi tengok. Tak boleh jangan terbalik lah. Okey. Hati-hati pada nombor-nombor yang berada di sini. Nilai cas tu, ni cas dia. 3 ni jangan usik. Jangan usik. Itu tek lalat dia tu. Okey, jangan usik. Okey, tek lalat mana? Tukar-tukar kat situ je tempat dia. Okey. So, sekarang ni step yang kedua macam biasa. Turunkan nilai cas 2. Turunkan nilai cas 1. Okey, silangkan 1 bawa kiri, 2 bawa kanan. Okey. Hati-hati. Okey. Nampak tak kompleks ion ni? So, bila nampak kompleks ion, bila nombor yang awak silangkan tu lebih daripada 1, wajib letak kurungan. Jadi, formula yang terbaru awak akan dapat adalah, okey, so plumbum dah ada 1, nitrat dah ada 2. Jadi, apa yang kita dapat? Plumbum 1, nitrat NO3. NO3 ni semuanya nilainya adalah 2. Jadi, kurungan 2. Maksudnya sekarang ni, NO3 semuanya ada 2 kat ujung dia tu, kat luar dia tu. Okay, ini tata cara penulisan dia. Satu lagi, jangan pandai-pandai pula awak nak mentang-mentang teori matematik. So, nampak je macam ni, kurungan macam ni, nak kembang-kembangkan pula. Contoh, PB, okay, lepas tu N ada 2, O ada 6 pula. Jangan salah. Okay, tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Okay, jangan Okay, so guna cara kimia sajalah. Cikgu tunjukkan sebab mesti ada beberapa orang yang terfikir, cikgu tak boleh ke nak kembangkan? Tak boleh ke nak kembangkan? Tak boleh. Okay, terima kasih. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga, amonium fosfat. Okey, macam tak cukup tempat, cikgu padam kalsium sulfat ni letak atas sikit lah. So, CaSO4. Okey, mari tengok amonium fosfat. Amonium fosfat. N
NH4 positif, okey, 1 positif, fosfat PO4 3 negatif. Okey. Wow, ada kompleks ion lah dua-dua. Hati-hati, kadang-kadang melibatkan kurungan, kadang-kadang tidak. Okey, lepas tu satu lagi berhati-hatilah pada nombor 4 ni. 4 ni jangan usik, 4 ni jangan usik. Faham? Okey, gerakkan sahaja nilai cas. Gerakkan sahaja nilai cas. Okey, turunkan nilai cas 1, okey, 3. Silang 3 bawa kiri, 1 bawa kanan. So, bila awak dah silang, tengok nombor. Okey, tengok nombor. Okey, cikgu padam ni dulu. Alamak, terpadam semua. Okey, kejap tadi warna hijau So, NH4, PO4. Okey, so bila silangkan tengok nombor dia. Kalau 1 tak payah letak kurungan. Okey, kalau 1 tak payah letak kurungan. Kalau bila dah silangkan tu kompleks ion tu lebih daripada 1, mesti letak kurungan. Jadi pada PO4 ni tak payah. Okey. Jadi awak akan dapat NH4 kurungan 3 PO4. Itu sahaja. Kenapa kurungan tu pada NH4 sahaja? Sebab nilai yang selepas kita silang lebih daripada 1. Kalau 1 sahaja tak payahlah letak kurungan. Okey? So, kita akan dapat NH4 kurungan 3 PO4. Wah, kita dah berjaya dah buat formula kimia bagi sebatian ion. Okey, mungkin kita tak sangka kan selama ni kita macam tak pernah fikir pun. Oh, macam ni ke formula dia, macam ni ke formula dia. So tahniah, awak telah berjaya membuat formula kimia untuk sebatian ion. So, jumpa lagi pada cikgu punya video akan datang. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share pada kawan-kawan. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye.